الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sidang jemaah dan juga tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, syukur kita rafakkan pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk sembahyang maghrib berjemaah dan insya-Allah berkuliah pada malam ini. Saya menyambung pengajian kita tentang cerita Adam alaihi salam berlawanan dengan syaitan yang disebut dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah ciptakan Adam, kemudiannya disuruh malaikat sujud pada Adam, pakai sujud belaka kecuali iblis. Iblis kerana apa? Kenapa dia tak mau sujud, tuan-tuan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin, kerana dia enggan, kerana dia sombong, menyebabkan dia menjadi kafir, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Jadi saya nak menghuraikan apa pengejaran daripada cerita yang disebut oleh Al-Quran, cerita yang disebut oleh Al-Quran, pertembungan antara manusia dan juga syaitan ini akan berterusan ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itu ini adalah satu asas fundamental dalam kehidupan manusia. Dia mesti tahu bahawa musuh dia adalah syaitan, musuh dia adalah iblis, tuan-tuan. Dia mesti tahu, ini fundamental yang kita kena tahu, dan kita tak boleh berkompromi dengan syaitan dan iblis kerana dia musuh kita. Aduwwul lakum fattakhidhu aduwwa, dia adalah musuh kamu dan ambillah dia sebagai musuh, jangan ambil kawan. Berbaik-baik dengan syaitan, akhirnya dia menipu kita, tuan-tuan. Daripada cerita Adam AS, tuan-tuan, kita dapat beberapa pengajaran yang kita kena ada stand, ada pendirian bahawa kita tidak boleh berkompromi dengan syaitan, tuan-tuan. Sebab syaitan dia ada tipu daya dia. Apa makna tipu daya, tuan-tuan? Dia ada putar belit dia. Dia ada penipuan dia kepada kita sehingga kita tak nampak, dia tak menunjukkan kesyaitanan dia, tuan-tuan. Kalau syaitan tu main duduk depan ni, tuan-tuan, muka dia dengan muka orang tak ikut, kan? Tapi dia menipu kita dengan pakaian yang cantik. Jadi tuan-tuan, menyebabkan orang tertipu banyak, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kita pergi bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Saya secara ringkas, saya ulang sebelum ni. Apakah bentuk-bentuk yang menyebabkan kita tak tahu itu syaitan rupanya? Jadi apakah bentuknya yang menyebabkan kita tak tahu, tuan-tuan? Pertama disebut bahawa tazyin. Tazyin ni apa, tuan-tuan? Iaitu menghiaskan syaitan itu sehingga manusia tertipu. Maksud tazyin, digunakan syaitan untuk menyesatkan manusia adalah menghiasi amalan-amalan batil di mata pandangan manusia nampak indah dan ia diterima, padahal hakikat amalan tersebut buruk dan batil. Pada pandangan kita sebenarnya benda itu buruk, jahat, tapi dia tazyin, dia hias. Dalam Quran ada perkataan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, manusia itu disuka pada syahwat, disuka, jadi dihiaskan supaya manusia mudah untuk ikut. Jadi asalnya buruk, kemudian dihias jadi baik, tuan-tuan, sehingga manusia tertipu. Syaitan mendorong manusia dengan amalan batil ini jika ia ragu antara melakukan atau tidak. Dan dia dorong manusia was-was. Boleh buat tak boleh buat, buatlah.
Akhirnya kita tertipu. Syaitan pun mendorong manusia untuk terus-menerus melakukan kebatilan tersebut jika ia melakukannya. Dan mula-mula tak apalah, tak apa sikit ya, kan, kita pun terjebak buat. Bila buat terseronok pula. Akhir terseronok, kita pun larut tenggelam dalam maksiat, tuan-tuan. Firman Allah, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasas qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapakah mereka tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka yang selalu mereka kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan wa zayyana lahum syaitan. Mana syaitan itu menipu kita, benda yang jahat itu dia kata baik, dia hiaskan supaya kita tertipu, tuan-tuan. Wa izzayyana lahum syaitanu a'malahum, dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka berbuat dosa. Wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum, dan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, sungguhnya aku adalah penolongmu, kata syaitan. Ya, syaitan kata, aku ni best friend kau, aku nak tolong kau ini. Apa kau tak mau buat, kan? Akhirnya dia menipu kita. Dia tazyin, dia perhiaskan. Jadi tuan-tuan, banyak maksiat-maksiat ni, tuan-tuan, orang tergoda kerana apa? Kerana ditipu oleh syaitan. Ya. Tuan-tuan ya, cukup kalau saya katakan, tuan-tuan ya, sebagai contoh yang kita semua buat, tuan-tuan. Pinjaman bank contohnya, dulu mungkinlah susah sebab nak buat, ada unsur-unsur ribawi, kan. Ramai yang tak beli rumah, ramai yang tak boleh beli kereta baru, siapa pinjaman bank. Sekarang ni ada Islamic apa nama, pinjaman secara Islam, tak apalah ya. Tapi tuan-tuan ya, unsur bank ni ada kadanya, tuan-tuan, dia menekan kita. Sebab dia punya konsep dia adalah konsep yang dibuat oleh Rothschild. Tuan-tuan, siapa Rothschild? Yahudi, kan. Pinjam 100,000 kena bayar sampai 300 atau 400,000, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, kita dah terjebak, dan kita pun. Jadi tuan-tuan, sebenarnya saya peribadi saya, tuan-tuan ya, saya pun terlibat juga ya. Saya buat rumah ya, saya tak buat pinjaman bank. Kadang-kadang orang tunjuk, hanya orang kaya ke, anak orang kaya, tak. Tapi dengan mula menyimpan, kita dapat buat rumah dengan tidak melalui pinjaman bank. Itu dah jimat, tuan-tuan ya. Sepatutnya kita kena bayar 400,000, tapi kita hanya bayar 150,000 je. Nampak, tuan? Jadi dia nak mempermudahkan kita menawar sesuatu, tuan-tuan ya. Bank ni dia tak boleh tengok kita di cash flow okey sikit, dia offer lah. Nak buat pinjaman. Ini yang dikatakan tazyin. Sebab kita pun termakan, akhirnya kita buat pinjaman. Akhirnya kena bayar sampai 4 kali ataupun 3 atau 4 kali ganda, tuan-tuan ya. Taib. Begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain, tuan-tuan ya. Kadang benda-benda maksiat itu adalah benda yang buruk. Zina contoh dia. Zina itu, tuan-tuan, orang buang anak di tong sampah, kan tak buruk, tuan-tuan. Tapi dia liurkan kita dengan apa nama, dengan nafsunya, dengan apa yang menyebabkan manusia tengok telan ayat dia seronok. Ini yang dikatakan tazyin, hiasan-hiasan syaitan yang menyebabkan kita tertipu, tuan-tuan ya. Iaitu syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka segala perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam memusuhi Rasulullah dan kaum mukminin. Ya, dia musuh Rasulullah dan orang mukmin, seronok pula. Ya. Dengan berbisik-bisik berkata kepada mereka, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, iaitu menghadapi Nabi dan sahabatnya, dan sungguhnya aku adalah penolongmu, kata syaitan. Aku ni penolongmu, lawan Nabi, lawan ajaran Islam. Akhirnya kita disesatkan, tuan-tuan ya. Para ahli tafsir menyebut dua sisi makna tazyin. Apa makna tazyin, tuan-tuan? Tazyin ni perhiasan yang disebut oleh syaitan. Syaitan berbisik-bisik. Itu yang pertama. Syaitan berbisik-bisik
kepada mereka tanpa menjelma menjadi sosok manusia. Tanpa dia menjelma pun, tanpa dia tunjuk keadaan sebenar pun, dia hanya bisik, tuan-tuan. Yang kedua, syaitan menampakkan dirinya di hadapan orang-orang kafir Quraisy dalam wujudnya manusia. Macam mana ketika Nabi nak hijrah kan, Nabi nak hijrah tu, ya, orang Quraisy dah berpakat, kita nak buat apa pada Muhammad ni, kita nak buat apa ni? Mai orang tua hitam, dia kata, kita bunuh je, kita bunuh je. Siapa tu? Itu syaitan, ya. Dia menampakkan dirinya, ya. Kerana ketika mereka nak berangkat ke Badar untuk memerangi kaum muslimin, mereka takut diserang oleh Bani Kinanah dari belakang. Saat itu iblis terkutuk menjelma sebagai Suraqah Al-Kinani, berkata kepada orang-orang Quraisy, aku akan melindungi kalian daripada Bani Kinanah. Ya, orang Quraisy dan Nabi Rasulullah, tapi takut ada Bani Kinanah ni dia serang Quraisy balik nanti. Mari syaitan menjelma sebagai seorang ahli Bani Kinanah, kata, tak apa, aku pertahankan kamu, aku tolong kamu, jangan risau. Ni dikatakan tazin ataupun syaitan telah menjelma, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, itu dia yang pertama. Di antara tipu daya syaitan ialah menunjukkan bukan wajah yang sebenarnya. Ya, dia tak menunjukkan maksiat yang sebenarnya apa dia. Tuan-tuan, tetapi dia menunjukkan keindahan-keindahan yang menyebabkan manusia tertipu. Jadi tuan-tuan, banyaklah di keliling kita ni yang kadang-kadang kita tertipu dengan maksiat, tertipu dengan keduniaan, yang menyebabkan kita tersesat daripada ajaran yang sepatutnya, tuan-tuan, ya. Yang kedua, bid'ah dalam agama. Ini juga perkara yang syaitan suka untuk buat, tuan-tuan, ya. Antara tipu daya syaitan adalah menghiasi bid'ah dalam agama di mata para ahli bid'ah, sehingga mereka mengajak orang lain melakukannya. Mereka tetap mempertahankan bid'ah yang mereka lakukan. Ini merupakan kesesatan, bahaya, kerana melakukan amalan bid'ah bererti telah menutup pintu taubat bagi mereka. Ini yang ibadat ni, ini ibadat, tuan-tuan. Akhirnya kita pun tertipu, ya, menyebabkan kita pun terikut dengan sesuatu yang dikatakan nak ibadat, tetapi dia bukan nak ibadat. Bid'ah ni apa, tuan-tuan? Bid'ah ni membuat satu bukan mengikut sunnah. Kita nak buat ibadat, kena ikut apa yang Rasulullah buat. Ittiba'ur rusul, ya, iaitu ikut para nabi. Semayang 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu semua yang Rasulullah buat, bukan kita reka-reka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena ikut apa yang dinyatakan dalam hadis Nabi. Ada hadis baru kita buat, tuan-tuan. Bukan kita mereka-reka, tuan-tuan. Tidak boleh, ya. Jadi kalau kita reka-reka ibadat, mana kita telah melakukan satu benda yang bid'ah, ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Muhammad, apakah kami beritahu kepada tentang apa orang-orang yang paling rugi perbuatan amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka sia-siakan perbuatan mereka, menyesatkan segala usaha daya mereka di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggapkan perbuatan mereka itu betul, yang dia buat tu, tapi sebenarnya tak betul. Ini dikatakan bid'ah. Yang buat ibadat tak ikut disiplin yang sepatutnya. Sebab itu dalam ibadat semayang, puasa yang fardu ain, tuan-tuan, kita kena belajar. Tak boleh mereka-reka je, kan? Kena belajar, tuan-tuan. Belajar agama ni adalah satu benda yang wajib. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Yang menuntut ilmu ni adalah wajib. Hari ni kita belajar dengan banyak corong yang boleh kita belajar. Televisyen ada, YouTube ada, ya, kita tanya ustaz boleh, tuan-tuan. Banyak ruang-ruang mana menidakkan kita aku tak boleh belajar, aku tak tahu, tak boleh. Kita bukan duduk di hutan, tuan-tuan, ya. Kita hari ini duduk dalam masyarakat yang berilmu, kita boleh belajar, tuan-tuan. Jadi kena elakkan daripada bid'ah, kerana bid'ah itu
memang syaitan suka amalan kita ini tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan kalau boleh, dan segala sembahyang kita, segala puasa kita, segala amalan ibadat kita ini Allah tak terima. Tuan-tuan, kita buatlah keadaan jahil, akhirnya kita tak diterima amalan kita, tuan-tuan. Rugi. Ini salah satu lagi tipu daya syaitan, nama dia bid'ah, tuan-tuan, ya. Okey, tuan-tuan, ya. Kemudian tipu daya syaitan lagi terhadap organisasi Islam dan para dai, ya, para pendakwah, ya. Pertama dia kata syaitan menghiasi amalan yang kurang utama lebih penting daripada yang utama. Itu juga, tuan-tuan, ya. Dalam kita beramal, ya, masuklah dalam dakwah, dalam menjaga masjid, ya, dalam menjaga surau, tuan-tuan, ya. Dalam apa-apa organisasi, tuan-tuan, kita kena utamakan yang penting, yang penting lagi, tuan-tuan, daripada yang kurang penting. Sebagai misalnya, setengah orang mengutamakan i'tikaf di masjid daripada menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Disebut situ, tuan-tuan, ya. Abdul Karim Zaidani sebut bahawa contoh dia, kita kata kita buat baiklah, i'tikaf, sembahyang sunat, sembahyang tahajud, sembahyang sunat tasbih, bagus, ya. Tetapi yang paling utama menjaga perbatasan sempadan umat Islam supaya tidak dicerobohi, tuan-tuan. Ya, sebab itu Rasulullah kata orang yang jaga perbatasan ni disebut sebagai ar-ribat. Ar-ribat ni orang jaga sepadan supaya musuh tak datang, supaya musuh tak menceroboh masuk ke kawasan tanah air orang Islam, tuan-tuan. Tapi hari ini, tuan-tuan, satu demi satu tanah air umat Islam telah pun ditelepas ke tangan orang lain. Salah satu negara yang pernah diduduki oleh orang Islam, yang pernah diperintah oleh orang Islam, tiba-tiba jatuh pada orang bukan Islam, tuan-tuan. Mana kita wajib ambil balik, wajib kita berjihad. Nama dia berjihad. Sebagai contoh, tuan-tuan, ya. Dulu ujung selatan kita, tuan-tuan, nama dia apa, tuan-tuan? Nama dia Temasik. Ada sultan dulu. Hari ini, tuan-tuan, oleh kerana tipu daya musuh, ya, rifle mari masuk kata-kata, akhirnya jatuh pada tangan orang bukan Islam. Wajib kita ambil balik. Wajib kita ambil balik, tuan-tuan, ya. Jadi afdal mana, sembahyang sunat ke ataupun pergi mendapatkan balik sepadan orang Islam. Dulu sebelah utara kita, tuan-tuan, dulu negara nama dia Fatani. Fatani ini besar, tuan-tuan, ya, negara umat Islam, tetapi dia ambil alih oleh pemerintah Siam. Jadi wajib kita kena ambil balik, ya. Orang Islam kita ni subhanallah, ya, hebat dulu, ya. Kita, tuan-tuan, kebetulan kita ni hidup di zaman kehebatan Islam tu dah tak ada, tuan-tuan, ya. Dulu Filipina tu Islam, tuan-tuan. Filipina tu Manila, asal perkataan amanillah, perkataan amanillah, negara Islam. Ada sultan situ, tuan-tuan. Sultan apa, tuan-tuan? Tak ingatlah saya, ya. Sultan yang menaungi. Yang sultan-sultan ni mari ikut mana, tuan-tuan? Sultan ini berada di bawah naungan Uthmaniyah, ya. Dulu ada, tuan-tuan, tempat perhimpunan ulama, Champa dipanggil. Dan sekarang telah pun diambil alih oleh orang bukan Islam. Jadi wajib kita untuk bekerja untuk dapatkan balik dengan negara orang yang bukan Islam, dengan negara Islam yang hari ini telah dijajah oleh orang bukan Islam, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan, ini dia tipu daya syaitan. Dia suka memberikan keutamaan yang berbeza, tuan-tuan, ya. Meluaskan cangkup kaedah maslahah al-mursalah atau sudduz zara'i, yang menutup celahan keburukan hingga melebarkan hal-hal yang boleh dalam syariat. Ni aku buatnya maslahah, ada maslahah, tapi tak maslahah apa pun, tuan-tuan, ya. Ya. Dia tidak mengutamakan keutamaan dalam Islam, tuan-tuan, ya. Menggelincirkan organisasi Islam daripada kaedah amal ma'ruf nahi munkar dalam bentuk sikap berlebihan ataupun lalai. Ya. Dia tidak mengutamakan amal ma'ruf nahi munkar, ya,
daripada dan juga lebih bertasahul, bermudah-mudah dalam dalam bermuamalah. Tak apalah, ni ada kot, nanti kita carilah hujah-hujah yang dibolehkan. Sedangkan perkara-perkara amal ma'ruf nahi mungkar dalam Islam, kita tidak ada kompromi, tuan-tuan, ya, kena tegas, ya. Kita tak mahu jadi macam Bani Israel. Bani Israel, mereka mempermudah-mudahkan dalam amalan perkara-perkara yang Allah wajibkan, atau Allah haramkan, dipermudah-mudahkan, sehingga utamakan maslahah, utamakan keutamaan lain, tuan-tuan. Akhirnya mereka telah menidakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam surah Al-Maidah. Allah menyebut orang-orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan juga Isa putra Maryam. Yang demikian itu kerana mereka durhaka melampaui batas, ya. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar, lalu mereka berbuat sungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Ini Bani Israel. Yang ni, tuan-tuan, ya, sebab apa kita tak boleh terlalu bertolak ansur, kerana takut jadi macam Yahudi Nasrani. Mereka terlalu bertolak ansur dalam bab agama. Dalam bab agama, kita orang Islam, kita ada prinsip kita. Yang mana haram tak boleh buat, yang mana halal disuruhkan buat, yang mana wajib kena buat. Tidak ada kompromi, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan, ini dia ajaran agama kita yang kita kena berpegang teguh, ya. Nabi SAW mengatakan, lamma waqa'at banu Israel fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yantahu. Tak kala mana Bani Israel ketika melakukan kemaksiatan, ulama mereka melarang mereka, tetapi mereka tidak mahu berhenti. Lalu para ulama itu duduk bersama mereka di majlis mereka ataupun di pasar-pasar, makan dan minuman bersama mereka. Lalu Allah mengunci hati mereka masing-masing. Pasal tak ada orang tegur, benda ni maksiat, benda ni boleh buat, ya. Para ulama dia pun diam. Akhirnya larut, akhirnya dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al-Quran cerita, tuan-tuan, kisah Bani Israel ni, cerita Yahudi Nasrani ni. Pasal apa, tuan-tuan? Jangan ikut macam dia. Mereka dah melalui pengalaman itu, yang tak menjaga hukum Allah, tak menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya hanyut. Jadi kita jangan ulangi kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana Allah kutuk dalam Al-Quran, ya, kerana mereka tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Lagi, tuan-tuan, dan ini diulang balik, tuan-tuan, ya. Termasuk juga tipu daya syaitan itu ialah menghiasi bid'ah, ya, menjaga diri daripada tipu daya syaitan. Kata Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu perkara yang tidak ada dalam agama, maka ketika itu segala amalan dia tertolak. Dia buat benda-benda agama tapi benda itu tak ada, maka ketika itu, ya, amalan dia akan tertolak, tuan-tuan, ya. Lagi, tuan-tuan, tipu daya syaitan ialah menakut-nakutkan orang mukmin dengan sesuatu yang ditakuti. Membagi takut-takut, tuan-tuan, ya. Macam mana? Takut kepada sesuatu yang menyakiti atau diperkirakan untuk membahayakan sudah menjadi tabiat dan naluri manusia. Buatlah perintah Tuhan, buatlah, nanti kau akan jadi begini. Jadi menakut-nakutkan. Kerana rasa takut inilah manusia berlari menghindari sesuatu yang ditakuti, atau berhenti melakukan sesuatu yang menurut perkiraannya bisa menyakiti atau menimbulkan bahaya pada dirinya. Tuan-tuan, ya. Jadi syaitan cuba untuk menakut-nakutkan kita, tuan-tuan. Kau buatlah, kau cakap lebih-lebih sikit, kena gam kau, ya. Jadi tak cakaplah benda yang betul. Akhirnya membiarkan masyarakat berada dalam kegelapan, tuan-tuan, ya. Pertama, menakut-nakutkan orang mukmin dengan kemiskinan, ya.
wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dan kecintaan yang berlebihan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta pada apa yang diingini, berupa perempuan, anak-anak, harta benda, dan juga emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ya, memang Allah kata manusia ni suka gini-gini, suka ni harta dunia ni suka, tapi ingatlah di sisi, kalau balik kepada Allah, itulah yang terbaik, tuan-tuan. Ya, siapa tak sayang harta, tuan-tuan? Siapa tak sayang kereta? Siapa tak sayang rumah dia? Ya, sayang belaka. Tapi ingat, kalau kita tunaikan hak Allah, itulah yang terbaik. Sebab itulah fitrah manusia. Kadang-kadang dia bila cinta dunia, dia meninggalkan, dia rakus dengan akhirat. Kita nak cinta akhirat, tak apalah dunia tinggal sikit, tak apa. Yang mana akhirat akan diberinya kelebihan, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, yang kalau kita mencari akhirat, dunia Tuhan tak sia-siakan. Ya, Tuhan tak sia-siakan. Bahkan sebagai contoh, kalau kita beri sedekah, kita beri infak, ya, kita beri derma, tuan-tuan, kurang ke harta kita, tuan-tuan? Tak ada. Ma naqasat min sedekah, tidak akan berkuranglah orang yang bersedekah. Bahkan malaikat sentiasa mendoakan barakah. Ya, setiap hari malaikat akan turun ke dunia ni mendoakan, Allahumma u'ti munfikan khalafa, ya Allah, kau berikanlah gantian bagi mereka yang berinfak. Malaikat doa. Dalam masa yang sama juga malaikat doa, Allahumma u'ti mumsikan talafa, ya Allah, kau berikanlah pada orang yang kedekut itu kehancuran. Jadi kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Jadi kalau kita bersedekah, kita memberi, lagi Tuhan bagi balik, lagi Tuhan bagi kesenangan, tuan-tuan. Ya, itu dia, tuan-tuan. Ya, cuma je syaitan ni dia suka takut-takutkan kita, tuan-tuan. Jangan, ya, kau ada RM10 ya dalam poket kau tu, kau bagi RM5 kau nak makan apa? Ya, dia tipu kita, tuan-tuan. Dalam poket kau tu ada RM5 dia, bagi RM4 kau nak makan apa? Anak kau di rumah nak, dia suka menakut-nakutkan kita. Kita tak berpegang ar-rizqi minallah. Rezeki itu di tangan Allah, bukan tangan manusia, tuan-tuan. Tuhan boleh datangkan rezeki dengan berbagai-bagai punca. Apa kita nak takut? Ya, cuma yakin dengan tak yakin, tuan-tuan. Ya, ini kita nak sampai bulan Ramadan. Ya, ini dah masuk bulan Syaban. Ya, kita nak masuk bulan Ramadan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan mulalah, ya, untuk berinfak, untuk menderma, ya, mudah-mudahan inilah bulan yang terbaik bagi kita untuk kita nak meningkatkan derma kita, kerana Allah pergandakan segala amalan kita di bulan ini, tuan-tuan. Ya, amalan sunat dinaik tarafkan, di-upgrade jadi amalan wajib, tuan-tuan. Amalan wajib pula akan di-upgradekan 70 kali ganda. Kelebihan begitu besar, tuan-tuan. Ya, sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa kita takut-takutkan? Sebab kita ni tamak ke dunia. Lau kana li ibni adam wadiyan min adh-dhahab labtaghal thalith wala yamla'u jawfal ibni adam illa turab. Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, tentu dia akan menginginkan lembah yang ketiga, dan tidak ada memuaskan perut anak Adam kecuali tanah. Sampai masuk tanah mulut dia baru dia puas, tuan-tuan. Kalau tidak, dia akan tak akan habis-habis mencari keduniaan, tuan-tuan. Ya, ingat, jangan ikut syaitan. Syaitan menjanjikan kefakiran, tapi Allah menjanjikan keampunan dan kekayaan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakutkan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, yakni kikir, sedangkan Allah menjanjikan keampunan
dan kurniaannya, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ya tuan-tuan, syaitan memang dia kalau boleh jangan ya, jangan menidakkan segala apa yang kita nak buat baik tuan-tuan, dia akan menidakkan tuan-tuan. Jadi kita kena lawan ya tuan-tuan, dan kita kena minta pada Tuhan ya, mudah Allah berikan kekuatan pada kita, ya, berkekuatan kepada kita untuk beramal, sembahyang sunat ke, sembahyang solat ke, puasa ke tuan-tuan ya. Ini kita dalam bulan Syaban tuan-tuan ya, digalakkan kita memperbanyakkan puasa di bulan ini. Tapi nak puasa tu tuan-tuan, Allah, jadi kita minta kekuatan tu datang daripada mana? Kekuatan itu datang daripada Allah ya. Sekurang-kurangnya kita baca doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau bantukanlah aku untuk ingat padamu. Ya Allah, kau bantu pada aku untuk nak buat ibadat. Tuan ya, jadi minta kekuatan itu datang daripada Allah. Ya, barulah kita nak menderma tuan-tuan. Bukan senang orang nak bagi tuan-tuan ya, kesayangan dia. Tapi dengan kalau kita doa, kita mudah ya, bagi Allah mudahkan kita, mudah untuk kita memberi tuan-tuan. Kita tak berasa kedekut lagi. Tuan-tuan, kita tak berasa lokek lagi tuan-tuan, sebab kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Tuan-tuan, itu sebahagian daripada tipu daya syaitan yang kita kena sentiasa beringat tuan-tuan ya. Sentiasa kita beringat ya. Satu lagi tuan-tuan ya, syaitan sentiasa membisik angan-angan palsu kepada manusia. Ya, syaitan sentiasa membisik angan-angan palsu. Di antara cara yang ditempuh oleh syaitan dalam melancarkan tipu dayanya kepada manusia adalah membisik-bisikkan tipu daya, janji-janji dan angan-angan palsu untuk memalingkannya daripada kebenaran, menjauhkannya daripada kelalaian, menjatuhkannya daripada dalam kelalaian dan durhaka kepada Allah. Tuan-tuan ya, wala udillannahum wala umanniyannahum, dan pasti ku sesatkan mereka dan ku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Al-Quran sebut tuan-tuan ya, bahawa iblis tu sentiasa memujuk-mujuk kita jangan buat baik dan buatlah jahat. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu hanyalah menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tuan ya. Apa tuan-tuan makna angan-angan? Amani ni, angan-angan ni makna dia apa? Ya. Dikatakan tamanna syai'a, yakni menginginkan sesuatu tanpa berupaya mendapatkannya. Ya, seperti halnya berjudi mengharapkan kekayaan melalui judi, padahal judi bukanlah upaya sebab normal untuk mendapatkan kekayaan. Selalunya orang berjudi tuan-tuan sengkek. Orang berjudi tuan-tuan dia selalunya tak pernah kaya. Tapi ditipu syaitan, akhirnya kita terjebak tuan-tuan ya. Dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, iaitu aku akan hiasi kepada mereka keinginan segera mendapatkan nikmatan, menunda taubat amal soleh akan aku pedayakan mereka. Kata syaitan tuan-tuan ya. Baik, kita masuk pada tuan-tuan tentang okey. Jadi tuan-tuan tadi kita mengelakkan daripada tipu daya syaitan ya. Kemudiannya kita juga tengok bagaimanakah ya gangguan syaitan secara umum. Ya, jadi macam mana kita nak mengelak
supaya kita tidak diganggu oleh syaitan, tuan-tuan, ya. Pertama, beriman dan bertawakal kepada Allah. Dengan kita beriman, minta lindung daripada Allah, daripada syaitan yang direjam, ya. Iman itu adalah pelindung bagi manusia daripada gangguan syaitan. Ya, firman Allah dalam surah Al-Isra, sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi orang yang beriman, jaga iman dia, susah untuk syaitan nak menerusi ataupun nak menembus mereka ini, tuan-tuan. Syaitan tidak berpengaruh terhadap orang-orang beriman dan bertakwa. Ya, firman Allah, sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita berpegang kepada iman, percaya dan yakin pada Allah, insya-Allah dengan otomatiknya kita syaitan tu akan lari. Itu orang kalau ada gangguan syaitan, dia baca ayat kursi kan. Apa makna ayat kursi, tuan-tuan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali dia, hayyul qayyum, ya, hidup lagi bersedia. La ta'khudhu sinah, dan Allah itu tidak pernah rasa mengantuk. La ta'khudhu sinah wala naum, dan tambah lagi tidur. Dia tak macam manusia kan? Manusia lalai, ya, mengantuk kan? Tapi Tuhan tidak, sentiasa berjaga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Tuhan itu apa yang ada langit dan di bumi. Wa fis samawati man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, dan tidak siapa pun boleh bagi pertolongan kecuali datang daripada Allah. Jadi itu semua itu adalah ayat tentang akidah, tentang keimanan. Jadi kalau orang yang beriman, susah untuk syaitan nak kacau kita, tuan-tuan. Kita azan dulu.
Allah. La ilaha illallah Allahumma rabbah. Tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebagai penutup tuan-tuan ya, insya-Allah ya, kita hari ini kita telah pun menceritakan tentang bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Pertamanya tazyin ataupun syaitan cuba untuk menghiasi keburukan maksiat itu kepada benda yang indah yang menempatkan manusia tertipu tuan-tuan ya. Yang keduanya tentang bid'ah dalam agama. Yang benda bid'ah ni benda yang tak ada tapi dikatanya ada tuan-tuan, supaya amal ibadat kita ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiganya ya, syaitan juga berusaha untuk menjadikan ya, menakut-nakutkan orang mukmin itu dengan kelaparan ya, menakut-nakutkan orang mukmin itu tuan-tuan dengan kemiskinan yang menyebabkan kita tak mampu untuk mengatakan yang benar. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita berusaha untuk mengelakkan diri kita daripada tipu daya syaitan, yang mana syaitan ini adalah musuh kamu ya, musuh kita ya, yang dijadikanlah dia sebagai musuh, dan mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada syaitan yang direjam tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.